Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, bertemu lagi kita ibu-ibu jamaah muslimah yang dirahmati Allah di luar sana. Seperti biasa, kita bertaklim lagi dalam kelas muslimah setiap hari Rabu, anjuran Masjid Darul Makmur. Apa khabar ibu-ibu muslimah di luar? Tentunya doa saya kepada anda semua, Allah merahmati kita, Allah sentiasa melindungi kita dari segala-galanya. Dan Allah juga mempermudahkan segala urusan kita pada hari ini dan seterusnya. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa ibu-ibu, saya menyambung kembali kelas taklim kita yang pada minggu lepas. Masih lagi kita dalam perbicaraan tanggungjawab anak-anak terhadap kedua orang tua yang masih hidup maupun yang telah tiada. Jadi saya bagikan dua, kita ambil dulu topik kita tanggungjawab anak-anak kepada orang tua ketika orang tuanya masih hidup. Pada minggu yang lepas kita dah telah bincangkan, dah telah huraikan dan telah memberikan kata-kata ataupun pendidikan bagaimana anak tadi berperanan diri dia sebagai seorang anak dan tanggungjawabnya kepada ibu bapanya. Dan saya telah kongsikan beberapa tips yang perlu kita bawa bersama dalam membahagiakan rumah tangga kita. Di antara tips-tips ataupun perkara-perkara yang perlu ada pada anak tadi, yang kadang-kadang secara sadar ataupun tidak, anak-anak tu kurang memahami, kurang menyadari. Jadi pertama yang kita telah bincangkan pada minggu lepas, 10 tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa, ramai yang tak sedar. Jadi pertama kita ambil pada minggu lepas, bercakap dengan lemah lembut kepada orang tua. Yang kedua, hormat menghormati. Yang ketiga, sentiasa taat dan patuh arahan ibu bapa. Yang keempat, saya teruskan, sentiasa mendoakan ibu bapa. Seorang anak yang bertanggungjawab sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa. Hal ini kerana tanggungjawab anak mendoakan kesejahteraan kepada ibu bapanya memberi 1000 kebaikan. Tak panjang doa tu. Kalau kita nak panjang-panjang, lagi bagus. Allah lagi suka, Rasulullah lagi suka. Kalau just nak pendek, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa ni memang dah mafhum. Wahai Allah, berkatilah dalam doa tu berkatilah kedua orang tuaku, ampunkanlah dosa-dosanya, rahmatilah dia, peliharalah mereka sebagaimana mereka memelihara aku dari kecil hingga dewasa. Ini doa yang paling pendek yang boleh kita amalkan setiap kali kita habis solat. Dalam doa kita tu jangan kita putuskan. Saya ulang kembali, kejayaan kita, kehebatan kita, kedudukan kita saat ini adalah hasil doa dari orang tua. So kalau kita sebagai anak tak nak mendoakan, berarti kata Allah, kita masih kategori lokek lagi dalam untuk berdoa kepada Allah. Kemudian dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang memberi syarat bahawa doa seorang anak untuk ibu bapanya sangat mustajab kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan demikian. Hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim yang menyatakan tentang 3 perkara yang pahalanya akan terus mengalir untuk orang yang melakukannya walaupun dia sudah meninggal dunia.
Salah satunya adalah pahala anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini peranan kita sentiasa doakan. Yang kelima, Bu. Ini kira baru ni. Memanggil dengan panggilan sopan dan disenangi. Anak yang bertanggungjawab tidak akan menyakiti perasaan ibu bapa dengan panggilan yang tidak elok. Anak yang bertanggungjawab, dia akan memanggil dengan panggilan apa saja, bonda, mami sayang, dengan panggilan yang disukai. Tamsilnya, memanggil dengan panggilan yang keji kepada ibu bapa seperti bodoh atau apa saja. Orang tua ni apa je, macam gitu juga. Dan sebagainya memang tidak digalakkan. Sedangkan dalam Al-Quran mengatakan saja tidak boleh, apalagi kita merungkaikan, memanggil ibu bapa kita dengan panggilan-panggilan yang memang tidak layak untuk dipanggil kepada ibu bapa kita. Kita je sendiri kalau dipanggil dengan benda, perkara-perkara yang tak kita sukai. Contohlah, kawan kita panggil kita, oi, kita marah kan? Kita akan cakap pada orang tu, kita ada nama lah, panggillah nama kita dengan panggilan nama. Begitu juga dengan ayah bonda kita. Jadi panggillah wahai anak-anakku dengan panggilan yang disukai oleh ibu bapa kita. Justru ibu bapa kita juga memanggil kita sebagai seorang anak dengan panggilan yang dah diberi nama kita. Muhammad apa, Siti ke, Nur ke. Kadang-kadang mak kita panggil kita lengkap dengan binti dan bin sekali. Jadi begitulah kita curahkan perasaan kita kepada ibu bapa. Jadilah anak bertanggungjawab dengan memanggil panggilan yang baik kepada ibu bapa kita. Yang keenam, menolong ibu bapa. Anak yang bertanggungjawab akan menolong ibu bapa dalam segala hal. Hal ini kerana tanggungjawab anak adalah untuk mengurangkan beban dengan membantu mereka buat kerja. Satu riwayat dalam saya ambil, dalam hadis riwayat An-Nasa'i menyatakan bahawa sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah berasal daripada usahanya. Yang bermaksud membantu ibu bapa dari sudut kemampuan setakat yang mampu saja, itu pun sudah cukup memadai, membantu. Kalau sebelum kita berumah tangga, anak-anak yang belum berumah tangga, tiap-tiap bulan kita rutin kasih ibu kita $100, $200, semampu kita sesuai dengan gaji kita. Kalau gaji kita lebih tu, lebihlah kita beri pada mak bapak kita. Kalau gaji kita agak-agak tu mencukupi untuk kita, maka kita beri pada mak bapak kita yang sesuai dengan pendapatan kita. Mak bapak tak minta harta, tak minta apa. Tapi yang penting dia tahu anak dia sihat. Kadang-kadang berapa banyak. Sekarang alhamdulillah, ibu bapa, terutama ibu bapa mertua, mak mertua ni bila saya dengar dekat radio Warna tu, bila datang hari lahir menantu-menantu, mak mertua telefon dekat radio, beri ucapan, saya si Pulana binti Sepulan nak ucapkan selamat ulang tahun kepada menantu saya Haja. Ada sebut nama menantunya. Nampak ibu mertua sekarang very get along dengan menantu. Kalau mertua kita boleh jaga kita dengan baik, nama kita dengan baik, kenapa kita sebagai anak menantu tak dapat nak menjaga ibu mertua kita ataupun ibu kandung kita dengan sebaik-baik mungkin? Jadi panggillah, bantulah mereka. Kalau memang tak punya, tidak berkecukupan, setiap kali datang gaji, cakap dengan ibu kita, Bu, bulan ini adik ataupun kakak ataupun abang kasih kurang sikit ni Bu, sebab adik kena gini, kena gitulah. Banyak perkara yang adik nak uruskan. Katalah anak kita ada kursus ataupun ambil diploma dalam pendidikan, pelajaran dan nak meningkatkan career dia, perlukan duit. Cakap. Bila beritahu, mak faham. Apa mak kita jawab? Tak payahlah kak, adik ke abang, mak tak minta ni semua, yang penting kakak sihat, abang sihat, adik sihat. Duit ni simpan, kalau tak cukup, tak apa, tak payah kasih mak. InsyaAllah mak ada, bapak dah kasih mak duit. Ibu akan cakap yang tidak merosakkan hati anak. Ibu akan cakap dengan tidak menyedihkan hati anak. Begitu ibu menjaga hati anak. Tapi kadang-kadang kenapa anak tak menjaga hati ibu bapa? Tak banyak, saya cakap dalam dunia ni dua je. Kita ada mak, ada bapa. Yang dah berumah tangga, kalau memang ada kedua-duanya, dapatlah dua.
Dapat ibu kandung, dapat ibu mertua. Dapat bapa kandung, dapat bapa mertua. Ada 4 kat situ. Jaga dengan baik. Allah dah janji. Barang siapa menjaga kedua orang tua dengan baik, Allah akan beri rahmat dalam hidupnya. Tapi barang siapa memutuskan silaturahim antara anak dengan mak, dengan keluarga, maka yakinlah Allah akan memberi sesuatu yang cepat. Tak perlu minta doa, Allah dah kasih. Cepat datang dia punya dosa. Pembalasannya cepat datang. Kat dunia je Allah dah tunjukkan. Jadi kita sama-sama membantu. Agak-agak kalau tak boleh bantu banyak, bantu sikit. Tak boleh bantu sikit, semampu kita. Kalau tak boleh bantu seterusnya, bantulah dengan kemampuan kita. Macam mana? Tolong masak, pergi kedai, ataupun tolong kemas-kemas rumah. Yang anak kita yang perempuan umur 12 tahun, 13 tahun, yang sudah start remaja, belajarkan mereka tata tertib menjadi seorang perempuan dalam rumah. Baik, kita teruskan lagi, selalu menziarah ibu bapa. Yang ketujuh, selalu menziarah ibu bapa. Tanggungjawab anak, hendaklah selalu menziarah. Tanya khabar. Kalau tak boleh datang, cukup bulan ataupun 2 minggu sekali, angkat telefon. Sekarang handphone kat depan mata kita, tak perlu nak pergi dekat public phone, nak keluarkan duit, pergi queue panjang-panjang, masukkan duit 10 sen, 20 sen. Tak perlu. Sekarang semua rata-rata masyarakat Singapura, saya rasa seluruh dunia, sudah memiliki alat-alat canggih seperti handphone. Just angkat saja handphone tu, just dial number. Putar number. Tanya mak kita tengah buat apa. Apa khabar mak? Sedang buat apa? Dah makan ke belum? Yang tak sihat tanya, mak dah makan ubat? Ingat-ingatkan, mak jangan makan ubat selalu-selalu. Makanlah ubat ikut peraturan. Kalau dekat radio tu selalu saya dengar, rajin-rajin makan ubat. Ni rajin-rajin makan ubat ni kalau terlalu over sangat makan ubat dah jadi lain. Jadi kalimat tadi kita betulkan. Mak, kalau makan ubat, ikut peraturan doktor. Kalau doktor kata 1 hari 3 kali, ikutlah 3 kali. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Ikut time dia. Kalau dikatakan makan ubat sebelum makan, sebelum sarapan, ingatkan. Kalau kata doktor makan ubat tu sesudah sarapan, juga ingatkan. Jadi kita anak sentiasa ingatkan. Banyakkan kita berhubung dengan mak bapak kita. Kita imbas balik. Kali terakhir bilakah kita berbual ataupun kita menyokkan mak kita makan? Kali terakhir bila? Kalau yang dapat datang setiap minggu, Alhamdulillah. Yang datang sebulan sekali juga, Alhamdulillah. Yang tak datang langsung. Yang tak datang langsung ni, harap-harap dapat jalinkan kembali hubungan dengan orang tua kita. Baik, kita teruskan. Anda perlu pastikan ibu bapa tidak akan tersinggung dengan perbuatan kita yang jarang ziarahi mereka. Jangan sampai mak angkat telefon, mak tanya saya, dekat mana ni? Mak rindulah dengan cucu-cucu mak, kenapa tak datang? Jawapan yang kita kasih, kita cuba ubah. Jangan kita katakan, saya sibuklah mak dengan tugas kerja kat office ni banyak, suami saya pun sibuk, selalu outstation. Cuba kita ubah perkataan tu. Maaf mak, saya terlepas pandang, tak sadarlah mak dah 1 bulan tak tengok mak. Okey, nanti insya-Allah. Jangan janji dengan mak untuk datang. Jangan berjanji dengan bapa untuk datang. Okey, nanti mak, besok saya datang. Mak ni bila dengar anak nak datang, masya-Allah. Dekat pasar tu dia akan cari semua jenis-jenis ikan ke apa yang anak-anak suka makan. Orang tua kita, keluhuran hati seorang ibu tu, dia tak kira penat. Bila kita kata nak datang aja, dia akan siapkan makanan. Jadi tolong jangan berjanji. Kalau janji tak ditepati, dosa jawabnya. Cakap dengan mak, insya-Allah mak kakak tak janji, tapi insya-Allah kalau kakak datang, kakak telefon mak. Abang telefon mak. Bila kita dah buat janji, orang tu akan tunggu kat rumah. Tunggu. Mana tak sampai-sampai. Sekali dapat berita, awak cakap apa? Maaf mak, hari ni tak dapat datang. Suddenly, tiba-tiba ada perkara urgent. Company ke office minta saya kena tugas kat luar ke, kena buat kerja ke. Jadi tak dapat datang rumah mak. Jadi tolong jangan janji. Jangan kecilkan hati mak kita dengan janji-janji. Kita saja kalau berjanji dengan orang, dengan kawan, kalau kawan kita lambat datang, kita marah. Jadi justru itu, tolong.
Nak datang, pastikan dah sampai bawah blok, datang. Ataupun WhatsApp dulu. Mak kat mana? Kalau mak kat rumah, saya on the way nak datang rumah mak. Kadang-kadang kita terlintas nak datang. Kadang-kadang kita tak sengaja bypass balik kerja, macam terasa rindu. Bang, macam nak pergi rumah mak lah hari ni. Mari kita pergi rumah mak sekejap. Kita cornerkan sikit kita punya kenderaan pergi ke rumah mak kita. Baik, seterusnya. Adalah tanggungjawab kita sebagai seorang anak jika anda berada jauh dari ibu bapa dan tiada masa untuk menziarahi mereka, apalah salahnya anda membuat panggilan video dan menghantar mesej tanda-tanda anda masih mengingati mereka. Sekarang dah banyak video call. Nenek-nenek sekarang dah canggih, termasuk saya. Mula-mula tak pandai nak main video call. Tapi bila dah diajar oleh anak-anak, dah diajar oleh anak menantu, sekarang dah boleh lah. Dah pandailah bikin. Jadi dah pandai tu, kita telefon mak anak kita, minta izin. Mak nak telefon anak-anak boleh, nak telefon cucu mak boleh, nak video call. Jadi sebab tu tak ada perkataan yang tak boleh untuk sekarang ini. Tak ada perkataan tak boleh. Sebab kemudahan dah banyak. Hanya di ujung jari saja, Bu. Di ujung jari saja kita memetik. Jadi kalau ada anak atau menantu yang mengatakan tak ada masa untuk ziarah kedua ibu bapa atau kedua ibu bapa mertua, maka saya tak tahulah macam mana nak cakap lagi dengan anak-anak seperti ini. Tolong kita ambil pengajaran. Jangan kita mengambil leka, mengambil mudah. Kerana memudahkan ini, kadang-kadang kita terus tak ingat. Jadi kalau datang tu, bawalah oleh-oleh sedikit. Mak bapak tak nak, tapi kita tahu kegemaran dia. Contoh, bapak kita suka makan rojak India. Belikan rojak India. Bapak suka makan kat mana? Rojak India yang mana punya? Yang dekat mana? TK. Belikan kat TK. Ataupun bapak kita suka makan curry puff. Kat mana punya curry puff? Onan Road. Asal cerita je Onan Road. Carikan. Dengan kita berjalan mencarikan makanan untuk kedua orang tua tu, setiap langkah kita tu adalah pahala. Lagi-lagi bila kita naik kenderaan. Carikan. Tanya mak suka apa? Mak bercakap, mak suka makan gado-gado ataupun ayam penyet. Apa saja yang mereka suka, raikan. Gembirakan. Inilah masanya. Dengan setakat rojak India yang berapa dolar saja kita beli, kita beri manfaat kepada orang tua kita. Masya Allah. Pahala yang Allah kasih berlipat ganda. Kita dengan kawan boleh makan kat luar berjam-jam lamanya. Apalah salah kita berikan sedikit masa dengan kedua ibu bapa kita atau ibu mertua kita. Dengan masa yang ada, kita ramai-ramai. Kalau kita kerja 5 hari, Senin sampai Jumaat, hari Sabtu tak kerja, datang. Gembirakan orang tua kita selagi mereka ada, selagi hayat mereka di kandung badan. Apabila dah tak ada, dah terbujur kaku menjadi jenazah, dah tak guna kita nak nangiskan lagi. Tak ada guna kita nak nangiskan lagi. Sebab mereka dah tak boleh hidup kembali. Dah kembali kepada Allah. Jadi sekarang ni, anak-anak muda yang di luar, yang masih ada ibu dan bapa, raikanlah mereka. Raikan mereka, tidak perlu tunggu hari ibu. Tidak perlu tunggu hari bapa. Hari-hari kita raikan dia. Tak dapat nak beli makanan, angkat telefon, tanya. Di saat kita sibuk sedang buatkan kerja dekat office tu, ternampak handphone tu, angkat. Dapat 5 minit, bukannya lama kita berbual kat telefon. Sekejap je kan. Tanya khabar, mak tengah buat apa, masak apa, makan apa. Okey, mak jaga diri baik-baik mak kakak ni tengah kerja, doakan. Minta doa dengan dia, minta restu. Mak doakan kakak sedang kerja ni. Anaknya ni baik kat rumah, baik mak sihat alhamdulillah. Ni budak-budak tengah sekolah. Yes. Lagi sekarang ni anak-anak kita sedang periksa. Mungkin dah habis periksa dah alhamdulillah, yang sedang nak menyambut periksa mungkin A-level, O-level. Kita mohon doa kepada mak kita agar cucu-cucu kita tenang menghadapi peperiksaan. Mudah menjawab segala soalan-soalan dalam peperiksaan. Jadi doa orang tua jangan kita lupakan. Pastikan. Baik, seterusnya yang ke-8. Memastikan kesihatan ibu bapa dalam keadaan yang baik. Ini sudah tentu. Ibu bapa telah menjaga kita sejak kecil lagi. Apa salahnya kita sebagai anak bertanggungjawab membalas semula jasa mereka kerana telah menjaga kita.
Menjaga mereka dengan cara memberi makan, minum yang secukupnya, membelikan ubat, membuat rawatan dengan doktor untuk memastikan keadaannya dalam keadaan yang baik, menjaga mereka ketika demam dan sebagainya. Andai kata kita sebagai anak, mak telefon, kadang-kadang mak ni tak tahu, tiba-tiba telefon kita, tergerak hati dia. Abang kat mana? Abang tengah kerja mak, ada apa? Jawab dengan baik, ada apa mak? Ini mak nak kasih tahu. Mak baru teringat, mak ada appointment dengan doktor minggu depan dekat hospital. Sebutlah nama hospital apa. Abang boleh ada masa untuk hantar mak sekejap? Kalau kata abang kejap mak, abang tengok dulu jadual abang. Minggu depan abang ada pergi mana-mana tak? Kalau tak ada, insya-Allah nanti abang telefon balik. So bila anak lelaki ni kata abang akan telefon balik, jangan lupa, jangan ada satu hari sampai kat rumah pun kita diam. Tengok jadual kita, tengok kalender kita, ada tak kita program minggu depan? Kalau tak ada, terus angkat, mak, alhamdulillah, abang tak ada program minggu depan. Okey, pukul berapa? Abang nak ambil, apa kata orang, separuh hari bekerja ke, macam mana ke? Serah, jadual kita bikin. So, bila mak dengar kita nak hantar dia pergi doktor, Masya Allah, kegembiraan dia. Bukan gembira, bu, gumbira. Saya bakukan bahasa tu. Gumbiranya hati ibu, dia akan cakap dengan bapaknya, Pak kalau orang Jawa panggil suaminya Pak anak kita nak hantar kita pergi klinik, pergi doktor. Alhamdulillah mak bapaknya gitu. Tapi kalau kita dah, mak angkat telefon, kakak, abang, mak ada appointment. Mak, kakak ni tengah sibuk. Boleh suruh kakak Long tak? Boleh suruh Kak Nga tak? Boleh suruh abang Long tak? Boleh suruh abang Nga tak? Kita siap kasihkan nama. Okeylah kata mak. Kalau tak boleh tak apa mak tanya aja. Ketika orang tua taruh telefon tu, bu, bagaimana rasa hati dia yang minta sikit pertolongan dengan anak, tapi anak dah cerita panjang. Anak dah sebut nama-nama ni yang memang cari masalah lah. Dia sebut abang Long, dia sebut abang Nga, dia sebut Kak Long, dia sebut Kak Nga. Padahal mak telefon dia. Tapi kalau kita cakap dengan baik, mak minta maaf mak, kakak memang tak boleh hantar mak pada minggu depan. Apa kata? Nampak? Diplomasi kita bercakap dengan orang tua. Apa kata nanti mak telefon Kak Long, mak tanya Kak Long. Mak tanya abang Long. Kalau dua-dua tak boleh, nanti adik cubalah. Adik minta cuti tempat kerja, adik hantar mak. Tapi adik tak janji tahu adik cuba dulu. Berarti awak dah kasih satu pengharapan pada orang tua, berarti awak dah satu macam, dah menyenangkan dia. Okeylah kalau gitu, okeylah mak telefon Kak Long dulu kalau Kak Long boleh. Kan gitu caranya. Jangan terus kita pam. Bu, kita belum jadi orang tua yang sebenarnya. Kita tak dapat rasa apa yang anak rasa. Saya dah umur macam gini, kadang-kadang anak tu gurau aja dalam perkataan gurau. Ibu kenapa? Rasa hati tu Masya Allah kecil rasanya. Kecil bu, kecil. Kenapa anak saya cakap macam gini? Padahal dia tak marah kita. Dia cuma cakap, ibu kenapa? Tapi kita ni rasa, perkara ni bu, emosi ni datang, dia bukan datang dibuat-buat tau, dengan sendirinya. Tapi saya tak melayan. Tak nak layan emosi yang bermain kat fikiran saya. Saya anggap ni bisikan syaitan. Anak saya tak macam gini. Kita dah bela dia sekian lama, 20 tahun, 30 tahun, kita dah bela dia, sampai dia berumah tangga. Kita dah faham sifat anak kita. Kita dah faham karakter anak kita. Ini cakap dia bukan cakap marah. Kadang-kadang kita sejukkan hati kita sebagai seorang ibu. Wahai hati istighfar, ya Allah, anak aku tak macam gini, anak aku tak macam ni, ya Allah. Dia gurau. Kadang-kadang terbetik dekat hati kita. Jadi bagi anak muda yang kat luar sana, belum dah sampai tahap kepada umur mak kita, jangan lakukan. Jangan sampai anak kita besok buat kita lebih daripada apa kita bikin pada orang tua. Saya rasa minggu lepas saya dah cakap bagaimana pengalaman saya waktu saya kuliah. 2 anak kecil, seorang ibu yang dari kampung datang nak ziarah anak dengan menantu yang dah kedudukannya tinggi, ada nama, ada pangkat. Tiba-tiba tak sengaja piring pecah. Apa menantu perempuan cakap? Mak, lain kali kau datang sini makan jangan pakai piring kaca, pakai piring plastik. Cucu dengar perbuatan ibu tadi. Akhirnya cucu cakap apa? Bermain-bermain dengan tempurung kelapa. Besok kalau mama dah tua, mama pergi rumah kita jangan kasih pakai mama waktu makan pakai piring kaca. Kita kasih tempurung. Dia kalau jatuh pecah tak pecah pun kita tak apa-apa. Nampak?
Anak kecil boleh ambil. Jadi jangan sampai Allah memberi balik kepada kita lebih hebat lagi anak kita bikin apa yang kita bikin kepada orang tua kita. Justru itu kita sama-sama menjaga mereka dengan cara memberi makan, minum. Bila kita kasih makan tu, jangan kita ungkit-ungkit. Jangan kita ungkit-ungkit. Kalau dah kasih 100, 200 satu bulan, tak cukup ke kasih 100, 200? Mak beli apa Masya Allah. Saya cukup takutlah anak-anak sekarang. Walaupun tak semua walaupun tak semua, tapi ada sebahagian yang kadang-kadang kita nampak dekat pasar, dekat kedai, dekat tempat rumah, tempat-tempat makan di luar, macam restoran ke mana, nampak. Jadi hidup kita jangan pura-pura. Depan orang, kita dengan mak kita punya baik kita cakap, tapi belakang orang kita macam marah-marah dia, tinggi-tinggikan suara. Tak ada guna. Sekarang kita dah pengalaman jadi ibu, dah pengalaman jadi nenek dah sekarang. Jadi kita pastikan, apa yang mak kita bikin dulu-dulu, jangan kita bawa. Sebab orang tua dulu-dulu pendidikannya kurang. Jadi cara dia mendidik anak, berbeza dengan kita mendidik anak kita saat ini. Kadang-kadang bila nenek tegur, atuk tegur cucunya kat rumah, kita mak bapak marah mak bapak kita. Kita tak pernah marah dia kat rumah macam ini, tahu mak. Bapak dia, papa dia tak pernah marah. Kenapa bapak nak marah-marah macam ini? Ingat, teguran tu ada sesuatu yang berlaku. Bila ditegur, ada yang tak kena, memperbaiki balik apa yang tak kena. Baik, jamaah muslimah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seterusnya, yang ke-9, menjaga keselamatan ibu bapa setiap masa. Menjaga. Kalau saya katakan mak bapak kita jaga anak tadi bagaikan menatang minyak yang penuh, kita juga menjaga mereka. Bukan kata minyak lagi. Syurga kat depan kita ni dah ada, kita jaga baik-baik. Bukan mudah Allah nak kasih seorang anak untuk jaga ibu bapanya. Allah pilih. Allah pilih. Di antara 13 ke 10 anak, hanya seorang saja yang Allah pilih untuk dapat jaga mak bapak. Itu pilihan Allah. So anak ni pula bila dah dapat jaga 2 orang tua dalam rumah, ini satu syurga. Kita punya saham akhirat ni. Cuma nak menggapai syurga dekat depan tu, banyak kita punya halangan, obstacle kita banyak. Pertama dengan masalah adik-beradik. Jangan kita ungkit, jangan kita banding-bandingkan kenapa kakak ni tak jaga, kenapa abang ni tak jaga. Ingat, dalam Islam, menjaga kedua orang tua, tanggungjawab anak menjaga kedua orang tua, tanggungjawab semua anak. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Memang dalam faraid Allah kata lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tapi bila dikatakan dalam faraid itu lelaki 2 bahagian, lelaki adalah tanggungjawabnya besar dibandingkan kita sebagai orang perempuan. Jadi kena perhatikan baik-baik. Jangan cakap kenapa Allah tak adil, kenapa Allah kasih lelaki 2 bahagian. Kita yang jaga mak bagai nak macam mana ni, abang tak kisah, kakak ni tak kisah, kita dapat 1 bahagian. Ada sesuatu yang Allah kasih dalam Al-Quran tu. Kenapa faraid tu begitu? Ada dia punya pengajaran dia. Kita jangan menyalahkan Allah. Amat berdosa kita salahkan Allah. Dekat dalam Al-Quran ni Allah dah kasih semua sesuai. Cuma kita membawanya sama ada boleh bawa atau tidak. Relevan ke tidak yang Allah kasih dengan kita ni, cara kita membawanya. Baik, kita teruskan. Menjaga keselamatan ibu bapa setiap masa. Tempat ibu bapa kita ditempatkan selamat dan jauh dari jenayah. Kalau boleh, jauhkan daripada jenayah. Kalau boleh, maksud saya jauh daripada jenayah ni, kalau kita ada sedikit kelebihan wang, apa salahnya dalam rumah kita taruh CCTV. Jadi kita tak bimbang. Sebab mak kita ni sekarang kebanyakan jaga cucu. Jaga cucu bukan 1, kadang-kadang sampai 2 sampai 3 orang kat dalam rumah. Jadi mak ni dah tak kuat. Kadang-kadang kita ambilkan pembantu. Ambil pembantu tak sama jaga dengan mak bapak kita punya jagaan. Nenek dengan datuk jaga sangat peka. Sehingga dilihat dari segala sudut-sudut. Tapi kadang-kadang pembantunya, yelah dia pembantu. Nak kerja macam-macam kerja. Kita pun tak boleh kasih dia kerja yang berat-berat. Ada masa dia rehat, kita kena kasih dia rehat. Sebab dia adalah hamba Allah. Yang perlu kita jaga kebajikan dia terutama dalam merehatkan diri dia. Kerana dah 1 hari bekerja. Taruh CCTV. Dengan CCTV tadi tu kita nampak kat mana cornernya. Jadi kalau nampak ibu kita tengah masak kat dapur, kita nampak.
Ibu kita dekat bilik air, nak keluar daripada bilik air pun kita nampak. Jangan sampai terjatuh. Ini maksudnya, menjaga kebajikan. Jadi carikan rumah yang memang ada jiran-jiran yang baik kiri kanan kita, yang dapat membantu kita. Jangan cari rumah-rumah yang pertama susah ibu kita nak jalan pergi doktor, pergi klinik, pergi pasar. Cari rumah yang betul-betul strategik tempat dia. Lagi-lagi yang dekat dengan masjid. Masya Allah, bapa kita memang suka. Kerana di akhir saat hayat dia tu, dia dapat datang berjamaah kat masjid. Itu lagi baik kalau dapat. Kalau boleh rumah dekat dengan masjid. Kemudian kita elakkan daripada rumah mak kita ni, daripada kes-kes yang pecah rumah, kemudian kebakaran yang sering berlaku dalam rumah tu, yang kita tak aman lah tempatnya. Alhamdulillah kita kat Singapura, kalau rumah kondo tu ada security-nya yang jaga. Kalau rumah pangsa, rumah flat ni, adalah jiran-jiran kita yang kat sebelah. Walaupun jiran kita berbangsa asing, tapi kadang-kadang dia cukup peka dengan kita. Inilah sifat kita berjiran. Berjiran tetangga satu sama lain. Oleh itu, sebagai anak yang bertanggungjawab, mestilah meningkatkan keselamatan rumah, kemudian mengupah pembantu rumah, memasang alat pemadam api supaya tak ada siapa yang boleh mencederakan ibu bapa kita. Dekat luar rumah tu, kalau boleh taruhkan apa tu, yang macam bomba punya tu kan, yang merah tu, apa nama dia? Tu standby. Mak-mak kita, sebab tu saya cakap kalau kita pasang CCTV, kita ingatkan mak kita. Kadang-kadang mak ni kita lupa. Dia buka api gas, dia lupa nak tutup, walaupun slow apinya, dia terus pergi toilet. Daripada toilet dia terus masuk dalam bilik. Kadang-kadang dia melakukan solat sunnah, tak kira solat sunnah duha ke, apa saja. Nak masuk waktu zuhur, dia pun solat. Dia terlupa. Dalam zuhur tu kadang-kadang angkat takbir, Allah, baru teringat, api dapur belum tutup. Dah berapa jam? Dah berapa lama tadi? Ni. Jadi kalau pasang CCTV tadi saya cakap, awak nampak kat dapur, awak boleh kontak mak awak. Mak, tadi mak masak dah tutup api dapur belum? Sentiasa ingatkan. Lagi-lagi plug switch tu yang macam ditampal sana, tampal sini, satu plug sampai 3-4 soket kita tampal kat situ. Itu pun nak kena hati-hati. Kadang-kadang bapak kita juga minta maaf, bapak haji, pak haji kat rumah ni. Tengok TV. Dah tak ada kerja apa-apa, dah baca Quran, dah salat sunnah, tengok TV. Kadang-kadang kesian TV, tengok pak haji. Sampai 2-3 jam, Pak Haji lupa. Kita ingat-ingatkan bapak kita. Sebab kita bimbang, Bu. Karen ni kau dah meletup, satu rumah boleh terbakar. Sebab tu Rasulullah mengajar kita, apabila kita keluar rumah, bukan setakat doa saja kita baca, kita minta pada Allah. Wahai Allah, ini bagi anak-anak yang duduk dengan mak, dengan bapak mertua ataupun mak kandung, mak sendiri. Walaupun anak-anak tak duduk dengan mak bapak, duduk sendiri-sendiri, tapi minta kita keluar rumah, Ya Allah, kau lindungkanlah mak bapak aku dari segala penyakit, dari segala mara bahaya dalam rumah. Lindungkanlah mereka kerana mereka orang tua. Jadi itu peranan kita. Sentiasa ingat-ingatkan mereka. InsyaAllah dengan ingatkan, kita juga rasa aman dalam kita bekerja. Terakhir, yang ke-10. Memberi wang kepada ibu bapa. Ni bila cakap duit aja, duit ustazah, tiap-tiap bulan saya kasih dia duit. Tak cukup-cukup ke? Jangan cakap soal perkataan tak cukup. Di saat kita kecil, mak kita memberi apa saja nak. Kita nak kasut sukan, nak baju sukan, nak baju apa dalam sekolah. Mak tak pernah cakap mak tak ada. Mak akan cakap nanti mak akan usahakan. Apabila sudah meningkat dewasa dan sudah memiliki pekerjaan, sebagai seorang anak bertanggungjawab, apa salahnya kita beri wang kepada ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita. Mereka tidak mampu bekerja lagi dan sudah menghabiskan masa memelihara kita dari kecil sampai dewasa. Duit mereka laburkan untuk kita tak akan terbayar. Wang yang anda dapat digunakan untuk keperluan harian mereka seperti makan minum, tempat tinggal ataupun bil elektrik, bayarkan. Adik-beradik ambil pembantu, discuss. Okey, saya nak ambilkan mak pembantu. Oleh memandangkan mak dengan bapak dah tak boleh jalan, kita ambil pembantu. Okey, kita discuss adik-beradik. 6 adik-beradik, 5 adik-beradik, tiap-tiap bulan berapa nak kena taruh? Bila kita dalam diskusi, bila kita dalam situasi musyawarah, setiap masalah yang berat akan kita dapat selesaikan. Okey, tanya Abang Long yang tua. Abang Long, macam mana pendapat Abang Long? Kita nak ambilkan mak pembantu. Okey, Abang setuju. Dengan syarat tiap-tiap bulan Abang mampu berapa? $50. $100. Katalah sekarang berapa pembantu punya harga. Okey, kita ada 6 adik-beradik. Bagi. Kalau yang tak mampu, cakap. Bang, Abang Long, Kak Long, tak maaf. Suami saya gaji kecil. Saya tak mampu nak membantu
dalam masalah gaji pembantu. Tapi saya boleh mampu belikan mak barang-barang dapur. Yes, okey. Berapa banyaklah orang tua kita makan? Belikan beras ke, sardin ke, susu ke, gula. Yes, kelengkapan dapur, minyak untuk mak masak. Adik mampu itu je bang. Okey. Kita kena akur bahawa adik kita yang mampu segitu. Tapi kalau ada pembantu, semua adik-beradik bergaduh, bila cukup bulan minta duit, nak bayar duit pembantu, semua bergaduh. Ini bukan tugas saya. Yang minta ambil pembantu siapa? Yang minta itulah yang kena bayar. Bu, ni mak kita bersama. Bapa kita bersama. Bukan mak orang, bukan bapa orang. Kalau mak mertua kita boleh hormat, bapa mertua kita boleh hormat, kenapa mak bapa kita abaikan macam tu? Musyawarah. Islam bila ada dengan musyawarah, insya-Allah perkara yang berat akan jadi ringan. Jadi justru itu kita ringankan tangan kita dalam membantu orang tua kita. Baik, terakhir riwayat hadis riwayat Muslim yang berbunyi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan seorang kebaikan, kelebihan dari satu sudut harta, maka mulakanlah dengan dirinya dan juga ahli keluarganya. Nampak? Hadis ni mengatakan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan seseorang tu kebaikan, kelebihan dari sudut harta, maka mulakanlah kebaikan tadi, harta tadi dengan dirinya dan ahli keluarganya. Ahli keluarga tu mak bapak kita, adik-beradik kita. Kalau adik-beradik dalam tu ada ibu tunggal, kita bantu. Kalau adik kita ke kakak kita yang kematian suami ada anak, kita bantu. Walaupun tak dapat bantu banyak, bantu semampu yang mungkin. Mungkin kita bantu education anak dia, bayarkan duit yuran ke apa. Ingat, keluarga didahulukan, kata Rasulullah. Memang menjadi tanggungjawab anak untuk memberikan kesenangan kepada ibu bapa supaya mereka tidak perlu risau untuk mencari uang dengan umur yang semakin meningkat. Berapa ramai sekarang mak-mak kita bekerja dekat luar kerana nak menampung diri kita. Saya banyak duduk-duduk dengan orang tua, duduk berbincang. Satu-satu nak kongsi tentang orang tua. Saya rasa perkara ini dah berlaku 3 tahun yang lalu. Ketika tu hari Sabtu pagi, saya keluarkan duit dekat POSB. Nak ambil duit. Sebelah tu ada UOB. Saya ambil kat UOB. Makcik ni dengan tudung, dengan kain batik. Cantiklah makcik-makcik dulu-dulu dengan beg plastik. Dia keluarkan dia punya kad ATM tu, POSB. Dia cakap dengan saya, nak, boleh keluarkan duit makcik tak? Saya cakap, kenapa cik? Cik tak ada duit nak ambil duit. Anak saya cakap, anak perempuan saya kata, dia dah masukkan duit dekat dalam. Jadi cik nak ambil lah ni, nak belanja dekat NTUC. Saya cakap, cik ingat nombornya, ingat PIN number? Ingat, kata dia. Jadi saya pun masukkan. Saya minta saksi suami saya. Sebab kita takut ni ada orang takut saya nanti dia bilang penipu ke apa kan. Saya minta suami saksi, saya masukkan. Saya cakap dengan dia, cik picit number. Saya cakap, kalau berapa nombor? Nombor 7. Okey, saya tunjukkan jari saya, tunjuk nombor 7. Dia dah start picit. 3 kali picit, duit tak keluar. Akhirnya menangis. Anak cik kata dah masukkan duit tapi tak ada duit. Akhirnya saya mengambil jalan tengah. Memang saya kebetulan nak ambil duit dekat UOB tu, saya keluarkan duit, saya kasih dia. Saya bawa dia pergi NTUC, saya cakap nak makan apa. Dia kata kebetulan nak makan buah cempedak. Teringin nak makan buah cempedak. Sementara saya bawa dia pergi ke NTUC tu, saya dalam hati berdoa. Saya cakap dengan suami saya, abang tunggu luar. Saya bawa dia. Ya Allah, dalam hati saya, adakanlah sebiji jadilah buah cempedak kerana orang tu ni nak makan. Nah orang dekat NTUC kat buah-buah tu, kebetulan bu, memang ada 3 biji kat situ. Memang Masya Allah, rezeki Allah. Saya cakap dengan makcik ni, pilih bu yang mana satu. Dia pun pilih sampai kat kaunter. Cik nak bayar tak ada duit. Cakap tak apa, jangan bayar. Cakap saya nak bayarkan. So bila saya bayarkan, saya duduk kat tepi tu, dah bawa dia keluar. Saya tanya dia, makcik duduk dengan siapa? Dia kata dengan anak perempuan. Habis ni kalau saya belikan barang, nanti anak perempuan marah tak? Saya takut nak balik rumah, nanti anak perempuan marah. Dia ingatkan saya mengemis. Saya cakap dengan dia, ibu tak mengemis. Saya tulis dekat surat, ini nombor telefon saya, ini alamat rumah saya, ini nombor office saya. Kalau anak makcik nak marah, jumpa saya. Satu macam sampai sekarang walaupun dah 3 tahun cerita tu, tapi masih terngiang kat telinga saya. Ini peranan kita sebagai seorang anak. Jangan sampai mak kita begitu sekali bu, nak keluarkan duit, awak janji dah masukkan duit tapi duit tak ada. Tak banyak dia ambil, cuma nak $10 je.
Tapi malangnya duit tak ada kat situ. Alhamdulillah Allah datangkan seseorang membantu dia. Sebab tu saya cakap tadi, bila kita berbuat baik dengan orang tua, insya-Allah Allah tak akan mudaratkan hidup kita. Allah tak akan susahkan hidup kita. Di saat kita sedang susah, Allah akan datangkan seseorang untuk membantu kita. Yakin anak-anak aku di luar? Lagi-lagi ibu-ibu muda yang masih ada mak, ada bapa, mari kita raikan mereka. Mereka tak minta segunung intan, segunung harta. Tapi dengan doa, dengan awak angkat telefon tanya khabar, dengan memberikan makan apa yang dia suka, mereka dah terhibur. Bila awak balik, dia akan tanggap, ya Allah, selamatkan anak aku dalam perjalanan. Baru datang rumah aku tadi, ya Allah, selamatkan dia. Dia anak yang baik, wahai Allah. Mesti mak bapak kita cakap macam tu. Jadi ni kita kongsi sama. Mudah-mudahan kongsi yang sikit cerita sedikit, tapi dia penuh dengan bermakna dalam diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi ibu yang baik, ibu yang sentiasa dapat membawa anak-anak kita ke syurga Allah. Berkumpul kita kerana Allah, bertemu kita kerana Allah, berpisah kita juga kerana Allah. Jadi siapa yang ada anak, sebagai anak muda yang dekat luar, hormatilah ibu bapa kandung kamu dan juga ibu mertua kamu. Baik, seperti biasa, masa mencemburui kita, insya-Allah 10 perkara tanggungjawab anak kepada orang tua yang kadang-kadang anak tak sadar telah saya ungkapkan. Akhir kalam, sebelum kita berundur, mari sama-sama kita baca istighfar dan juga doa surah Al-Asri. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita. Allah angkat kita sebagai anak yang soleh dan salihah. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Tadinya adalah pasal ibu bapa yang sedang hidup, yang sedang ada ni, masih hidup. InsyaAllah nanti akan sambung lagi ibu bapa yang telah meninggal. Apakah doa-doa kita untuk mereka, terutama dalam bab-bab hutang piutang. InsyaAllah. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sadaqallahul azim. Akhir kalam, yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Kita bertemu lagi di hari dan waktu yang sama. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.